Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar hari ini? Okey, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, di samping menjalani ibadah puasa dan ceria-ceria selalu di pagi hari ini, walau apa juga tugas kerja yang anda lakukan, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan tajuk yang saya kira sangat dekat di hati kita, iaitu kemaafan terindah paling bermakna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini kita selalu melakukan kesalahan dan kesilapan, betul tak? Okey, sebab kita dilahirkan tidak sempurna kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni ada kelemahan, ada kelebihan, dan apabila kita melakukan sesuatu kelemahan atau kesilapan dalam kehidupan kita, terutama bila contohnya kita buat hati orang lain sakit, misal kata, jadi kadang-kadang kita rasa bersalah dan kita memerlukan kemaafan dia, jadi kita nak minta maaf daripada dia, tuan-tuan dan puan-puan. So dalam hidup ni sebenarnya semua orang pernah memohon maaf, semua orang ada pengalaman memohon maaf daripada orang yang kita buat silap itulah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak semua maaf mudah diberi. Sebab cabarannya untuk memberi maaf ini adalah ada antara maaf itu yang bila kita nak berikan kemaafan itu kepada orang lain, dia memerlukan air mata, dia memerlukan kesabaran, dia memerlukan sacrifice, dia memerlukan kekuatan hati untuk kita memaafkan dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak fokuskan kepada satu jenis kemaafan ni tuan-tuan dan puan-puan. Dalam banyak-banyak jenis kemaafan, sebenarnya kemaafan yang paling bermakna untuk kita tagih adalah kemaafan daripada seorang ibu kepada anaknya. So itu fokus saya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan kemaafan daripada ibu kita, bagaimana pula sebagai seorang ibu perlu memaafkan anaknya. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita ketahui hakikat seorang ibu ni sebenarnya dia juga manusia biasa. Ada perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Ada perasaan terasa, sensitif, mudah kecewa, mudah terluka dengan apa yang dilakukan ataupun dicakap oleh anak-anak. Kita ni sebagai anak pun tuan-tuan dan puan-puan, kita tak sedar kadang-kadang bila kita bercakap atau bila kita memberikan pandangan, misal kata kan, ada di antara ayat-ayat yang kita gunakan atau laras bahasa kita atau even nada kita, even tuan-tuan dan puan-puan non-verbal communication kita, contoh cara kita melihat, cara kita memandang ibu kita ataupun cara kita berperwatakan semasa bercakap itu kadang-kadang membuatkan ibu kita terasa. Kadang-kadang kita ni meninggikan suara ataupun membuat tingkah laku mengabaikan mak kita kan, ibu kita, melukai hatinya tanpa sedar. Tanpa sedar tuan-tuan dan puan-puan. Itu kadang-kadang itu adalah senario biasa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kan. Bila kita buat macam tu, bila kita bertingkah laku sedemikian, ibu kita ni terasa tuan-tuan dan puan-puan, dia menyimpan luka dalam senyap, tetapi sangat dalam. Dia menyimpan perasaan, dia terasa sedih dengan apa yang kita sebagai anak-anak buat kepada dia, kan. Dia menyimpan. Ada setengah ibu yang mungkin jenis extrovert ataupun jenis yang lepas semua. Bila kita buat sesuatu yang melukai hati dia, dia terus marah kita ataupun dia terus ekspreskan yang dia tak suka dengan apa yang kita buat. Tapi ada setengah ibu yang memendam, menyimpan perasaan, dia rasa luka dia di dalam. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak nak anak-anak terasa kalau dia marah ataupun kalau dia melepaskan kepada anaknya, ataupun dia tak nak anak-anak rasa kecewa dengan dia, misal kata kalau dia melepaskan kegeraman atau kemarahannya. So nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, seorang ibu ni dia boleh menahan perasaan marah atau rasa terluka dia, tapi seorang anak belum tentu tuan-tuan dan puan-puan, betul tak? Kan? Kenapa ibu tetap memaafkan kita walaupun kita melakukan kesalahan yang nyata, yang jelas menyebabkan dia terasa, tuan-tuan dan puan-puan? Pernah terfikir tak? Kan, mungkin ada yang pernah terfikir, mungkin ada yang tak pernah terfikir benda ni, kan. So pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat tidak kita perlu akur dan sedar bahawa
ibu itu tahap kasih sayang dia tinggi kepada anak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apa juga yang anak tu buat pada dia, okey, sama ada perkara baik ataupun sebaliknya, kasih sayang seorang ibu tu tak ada batas, tuan-tuan dan puan-puan. Kita banyak dengar kan berita-berita dalam kehidupan di luar sana kan, anak rasa tak puas hati dengan ibu, pukul ibu, dera ibu, bunuh ibu pun ada juga kan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi tahu tak, sepanjang mungkin ibu itu diperlakukan begitu, apa perasaan ibu? Okey, apakah rasanya perasaan seorang ibu? Of course ibu tu rasa marah, kecewa, sedih kan, rasa tak sangka anak tu buat begitu. Tapi sedikit dalam hati seorang ibu, dalam fikiran seorang ibu, dalam jiwa seorang ibu tu pasti ada rasa kasih sayang dan kesian dekat anak-anak. Itu sudah pasti, tuan-tuan dan puan-puan. So kenapa ibu ni mudah memaafkan? Kerana rasa kasih dan sayangnya kepada anak-anak tu sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa batas. Kerana apa? Kerana ibu tu lah yang mengandungkan anak itu selama 9 bulan dan melahirkannya, okey, merasai kesakitan tersebut, okey. Sebab itu hubungan kasih sayang antara ibu dan anak tu sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu seorang ibu mudah memaafkan anak, okey, seorang anaknya, walau apa juga kesilapan, kesalahan, kelemahan yang ada pada diri anaknya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya doa seorang ibu tidak pernah putus untuk anak-anaknya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa sahaja masalah dalam kehidupan seorang anak, okey, sama ada kecil atau besar, di peringkat umur apa pun, tuan-tuan dan puan-puan, doa seorang ibu tak pernah putus. Okey, untuk anaknya. Sebab itu bila anak melakukan kesilapan yang sekecil-kecil apa pun, okey, seorang ibu itu sangat mudah memaafkan anaknya, walaupun hakikatnya dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam fikiran dia, dia sangat terasa dengan anaknya, kecewa dengan anaknya. Okey, tetap mendoakan yang terbaik untuk anaknya, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak betapa besarnya, okey, doa dan hakikat seorang ibu itu, ya, keberadaan seorang ibu dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, kenapa seorang ibu ni sangat mudah memaafkan anaknya adalah kerana dia tak nak anak dia menanggung dosa. Okey. Perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya masih teringat. Okey, saya ni dah tak ada ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Ibu saya dah lama meninggal. Okey, dah 10 tahun lebih kurang meninggal. Dan saya pernah teringat pesanan ataupun perkongsian arwah ibu saya. Dia kata, Mama, kalau you all ada buat silap, salah ke apa ke, Mama cepat-cepat maafkan. Sebab Mama tak nak anak-anak berdosa. Mama tak nak anak-anak tanggung dosa. Mama nak anak-anak jalani kehidupan dengan tenang, okey, berjaya, okey, dengan orang kata suka-suka, ria, happy je. Okey, tak nak tanggung dosa. So syafaat, doa dan kemaafan seorang ibu tu saya dan adik-adik saya rasa, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita sebagai seorang ibu, okey, kita perlu cepat-cepat maafkan anak kita sebab kita tak nak anak menanggung dosa. Bayangkan bila anak-anak tidak dimaafkan atas kesilapan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi dia akan menanggung dosa sehinggalah satu tempoh masa kita maafkan dia. Barulah terlerai dosa dia. Okey, itu antara anak dan ibu, belum lagi antara anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula macam mana, kan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya ini adalah 3 faktor kenapa seorang ibu sangat mudah memaafkan anaknya, tuan-tuan dan puan-puan. So kita nampakkan betapa indahnya kemaafan seorang ibu bila kita terima daripada ibu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, betapa pentingnya kemaafan seorang ibu, okey, dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, dari sudut psikospiritual ataupun dari sudut perspektif Islam pula, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya memaafkan ini membawa ketenangan di jiwa kita. Okey, kita sebagai seorang ibu, bila kita maafkan apa juga kesilapan dan kesalahan anak-anak kita, okey, sebenarnya indirectly kita akan dapat ketenangan. Okey, Allah berikan, suntikkan satu ketenangan dalam jiwa kita bila kita dah maafkan anak-anak kita, walaupun kita susah nak lupakan apa yang anak-anak kita buat dekat kita. Okey, kenapa kita dapat ketenangan tu? Sebab dengan harapan, dengan mindsetting bahawa selepas aku maafkan anak aku ni, moga-moga, mudah-mudahan anak aku terlepas daripada dosa.
Okey, so nampak tak? Okey, pentingnya kita sebagai ibu memaafkan. Dan kepada anak-anak pula, okey, dan kita juga sebagai anak-anak, sebenarnya kita perlu berterima kasih kepada ibu kita bila kita dapat kemaafan daripada dia. Bukan senang nak dapat kemaafan daripada seorang ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat besar cabaran seorang ibu, sangat besar pengorbanan seorang ibu untuk memaafkan kita. Pengorbanan dari segi macam mana? Pengorbanan emosi. Okey, emosi dia dah luka dah ni, dah luka parah. Okey, dah terasa sedih dan sebagainya, tapi dalam keadaan itu dia sanggup berkorban, okey, untuk memaafkan anak dia. Nampak tak betapa besarnya pengorbanan emosi seorang ibu untuk kebaikan anak. Okey, untuk kebaikan si anak. Alright. Yang kedua, hati yang memaafkan itu lebih ringan. Bila seorang ibu tu dah maafkan anaknya, dia akan rasa lebih tenang, lebih ringan sikit. Okey, walaupun dia masih sedih dengan apa yang perbuatan anaknya, tapi hatinya lebih ringan sedikit. Okey. Dan maaf ni juga adalah merupakan ibadah hati. Okey, bukan sebagai tanda, bukan tanda seorang yang lemah, tapi tanda seorang yang mempunyai hati yang kuat. Itu penting, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, sebenarnya dalam Al-Quran, okey, Allah telah bagi satu reminder yang sangat berguna untuk kita tentang maaf ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 134, maksud ayatnya, okey, dan orang yang menahan marahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, okey, dan Allah mengasihi orang yang berbuat kebaikan. Jadi nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, bila kita tahan marah daripada kita hamburkan, okey, dan kita maafkan pula, okey, jadi Allah sangat kasih dan sayang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so nampak tak, sebenarnya menahan marah dan memaafkan ini menunjukkan dan menggambarkan bahawa kita mempunyai kekuatan hati yang kuat, yang kental, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah sifat-sifat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila maknanya kita ni marah sebenarnya dekat anak kita. Sebagai ibu tu marah sangat dekat anak. Tapi bila dia dapat tahan marah, okey, instead of nak menghamburkan marah dia tahan dan memaafkan pula, kan. Jadi di situ sebenarnya dia adalah dekat dengan Allah, sifat-sifat orang yang dekat dengan Allah, ya. Sebab dia fikir sebenarnya bila dia memaafkan, Allah akan lebih mengasihinya. Okey. Dan memberi kemaafan ini adalah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, dalam surah An-Nur ayat 22 juga Allah mengingatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dalam secepis ayat tu maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Okey, tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Nampak tak, bila kita memaafkan sesiapa sahaja yang buat salah dekat kita, okey, maka dosa kita juga akan diampunkan. Okey, so betapa indahnya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita memberi maaf kepada orang lain. Jadi sama juga dalam konteks hubungan ibu dan anak. Bila kita seorang ibu memaafkan anak-anak kita, okey, jadi kita akan mendapat limpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni juga segala dosa-dosa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tetapi untuk anak, okey, untuk anak-anak di luar sana, okey, ingatlah bahawa apa juga kesalahan dan kesilapan yang kita buat, jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan lama-lama, terus pergi jumpa ibu, okey, ibu masing-masing minta dan mohonlah maaf. Okey, minta dan mohonlah maaf. Pernah tak, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadapi situasi di mana dalam tempoh mana yang kita buat silap dengan ibu kita tu, kita tak minta maaf, selama itu juga kita akan rasa tak tenang kehidupan kita, betul tak? Okay, kita akan rasa macam serba tak kena, kerja tak jadi. Kalau yang masih belajar pun tak rasa macam tak tenang, susah je nak faham, belajar dan sebagainya. Bila kerja tu banyak benda je kesilapan yang kita lakukan. Okey, cuba cek sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan. Silap-silap kita ada melakukan kesalahan kepada ibu kita yang mana kita tak minta maaf lagi dengan dia, dan sepanjang itu ibu kita terasa dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya kita sedang menyimpan dosa terhadap ibu kita. Jadi cepat-cepatlah mohon ampun dan maaf, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Okey. Jadi untuk anak pula, ya, untuk anak pula, sukalah saya nak ingatkan dekat sini, ya, ada kalanya kita rasa macam ada je perkara yang mungkin
kita punya pandangan atau rasa ini kontradik dengan ibu kita, tak sama, pandangan kita mungkin tak sama dengan ibu kita dan menyebabkan kita rasa macam nak marah, nak melenting dan sebagainya, kan. Okey, tapi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anak besar tanggungjawab dan kesedaran kita untuk sentiasa menerima kelemahan, kekurangan ibu kita ni. Okey, peringkat apa pun umur ibu kita, tetap ada kelemahan dan kekurangan yang tak sama dengan kita. So kita perlu akur perkara tu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran surah Al-Isra, ayat 23, sebenarnya Allah telah mengingatkan kita apa peranan kita terhadap orang tua kita sebenarnya. Jadi maksud ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jelas dalam ayat ini menunjukkan bahawa peranan kita sebagai anak, tuan-tuan dan puan-puan, perlu dan sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik, yang lembut, yang mesra, yang menghormati ibu kita, kan. Dan dalam konteks hubungan ibu dan anak, ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu sebenarnya, sebab Allah dah sebut dalam Quran sebagai reminder, tapi bila kita langgar peraturan yang Allah tetapkan untuk kita sebagai anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita akan rasa tak tenang hidup kita, kan. So bila kita rasa tak tenang tu, sebenarnya kita perlulah memohon ampun dan maaf, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak jadi anak derhaka, kan. Sebab anak derhaka ni tak selamat hidup kita di dunia dan di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya apakah pengajaran yang kita dapat daripada tajuk ini? Okey. So sebenarnya saya nak nyatakan kat sini untuk reminder untuk anak-anak, untuk kita sebagai anak-anak, tak kiralah kita ni umur berapa, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang mendengar ni, umur di peringkat remaja ke, dewasa ke, dah berumur ke, warga tua ke dan sebagainya, kan. Selagi kita ni bergelar anak yang masih mempunyai ibu ayah yang masih hidup, tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebagai anak, kita janganlah tunggu ibu kita tak ada baru kita nak mohon maaf, baru kita nak minta maaf. Jangan kita buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila kita buat macam tu, maknanya kita dah terlambat, kita dah menyesal, tuan-tuan dan puan-puan. Orang dah tak ada, baru kita nak minta maaf, kan. Dan hargailah hati ibu selagi dia ada, tuan-tuan dan puan-puan. Hargailah momen-momen kita bersama ibu kita selagi dia ada. Sentiasalah mendoakan dia, sentiasalah memohon maaf daripada dia, kan. Kadang-kadang kita tak ada buat salah apa-apa pun, kan. Tapi kita amalkanlah sentiasa mohon maaf daripada dia. Kan, bila kita salam tu, misal kata, kan, nak pergi kerja, misal kata nak pergi belajar, ataupun bagi yang tinggal dengan ibu ayah, kan, selalu jumpa orang kata salam ibu dan sebagainya sebelum pergi kerja tu, kan, minta doakan, mohon ampun dan maaf dan sebagainya, kan, macam tu. Tapi bagi yang duduk berjauhan dengan ibu, boleh sentiasa call, kan. Sekarang ni teknologi dah canggih, boleh video call pula, kan. So boleh selalu call dan mohonlah ampun dan maaf, tuan-tuan dan puan-puan, atas segala kesilapan kecil besar kita pernah kita lakukan selama kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pesanan untuk ibu-ibu pula, kan. Saya sendiri pun berpesan-pesan juga kepada diri sendiri, sebab saya pun seorang ibu, kan. Maafkanlah anak-anak kita ni untuk ketenangan hati kita sendiri sebenarnya. Bila kita fikir kita berdendam dengan dia, kan, kita tak nak maafkan dia, kan, memang tak dapat dinafikan. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah cakap, mak tak maafkan kau, sampai bila-bila pun. Jadi sanggup ke kita tengok anak-anak kita tu hidup susah, melarat sebagainya, kan. Bagi yang sedang belajar, anak-anak tu akan rasa macam susahnya nak belajar, asyik fail je contohnya, kan. Bagi yang bekerja, anak-anak tu akan rasa macam asal susah sangat nak kerja ni, asyik kena marah dengan bos, asyik tak sihat bila nak bekerja contohnya. Jadi itu mungkin balasan yang kita terima daripada Allah sebab kita melawan ataupun menderhaka kepada ibu tadi. So sebagai ibu, kita perlulah lekas-lekas, cepat-cepat maafkan anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk ketenangan hati kita sendiri.
Okey. Dan juga bila kita memaafkan anak kita ni, sebenarnya kita rasa akan lepas satu beban dalam jiwa kita ni. Okey. Daripada kita nak menanggung, okey, simpan rasa luka dalam hati tu, tapi bila kita maafkan anak kita, sebenarnya kita akan lepaskan satu beban luka di jiwa. Okey, moga-moga dengan memaafkan itu, okey, anak kita pun akan mendapat satu ketenangan, okey, luar biasa, dan dia boleh meneruskan kehidupannya macam biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pentingnya kita sebagai ibu, okey, cepat-cepat memaafkan anak kita atas apa juga kesilapan yang dilakukan. Okey, ingat itu, reminder untuk anak-anak dan reminder untuk kita sebagai ibu juga. Alright, so dapat sesuatu daripada perkongsian saya hari ini. Saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan mendapat satu manfaat lah daripada tajuk memaafkan ini. Moga-moga kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, didekati dengan cara yang baik dan positif sahaja, insya-Allah. Okey, so terima kasih atas masa yang diluangkan untuk perkongsian saya. Kita jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.